Pandemik COVID-19 di Malaysia merupakan sebahagian daripada pandemik penyakit coronavirus 2019 yang sedang melanda seluruh dunia. Sehingga kini, Malaysia berada di tempat ketiga bagi jumlah kes jangkitan COVID-19 dan juga jumlah kematian akibat penyakit tersebut di Asia Tenggara. Oleh itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang disebut sebagai PKP ataupun MCO yang berkuat kuasa melalui 18 Mac 2020. PKP bermaklumat mengasingkan dan mengekang sumber wabak coronavirus. Kaedah utama yang digunakan ialah seperti larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Setelah dilihat bahawa PKP dapat menurunkan kes jangkitan harian, pelanggaran sekatan secara bertahap dilaksanakan. Pertama, dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 4 Mei 2020 dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP pada 10 Jun 2020. Seterusnya, tujuan Perintah Kawalan Pergerakan yang juga disebut sebagai PKP atau MCO merujuk kepada tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap penularan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan pertama ialah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD. Dilaksanakan selama 14 hari jika kumpulan besar dikesan di dalam kawasan itu agar kerajaan dapat menjalankan ujian COVID-19 dengan teliti terhadap semua penduduk. Selain itu, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan bertujuan untuk membuka semula ekonomi negara secara terkawal melalui pelonggaran syarat-syarat PKP. Akhir sekali, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat akan digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang merupakan fasa pemulihan daripada PKPD dan PKPB. Kaedah PKP dijalankan adalah dengan melakukan larangan yang menyeluruh atas pergerakan dan himpunan ramai di seluruh negara kita. Selain itu, seluruh rakyat Malaysia juga dikenakan larangan melakukan perjalanan ke luar negara dan di dalam negara. Pelancong asing juga dilarang untuk meninggalkan Malaysia dan memasuki Malaysia pada waktu itu. Penutupan semua institusi pendidikan iaitu kolej, universiti dan sekolah juga dilakukan. Permis kerajaan dan swasta juga ditutup kecuali perkhidmatan yang amat penting iaitu perkhidmatan air, perkhidmatan elektrik, perkhidmatan bahan api dan lain-lain. Sekatan jalan raya juga dilakukan yang melibatkan polis dan tentera bagi memastikan tiadanya rakyat Malaysia yang melanggar PKP atau akan dikenakan denda. Ini semua berlaku di setiap negeri di dalam Malaysia. Terdapat banyak impak PKP yang telah dilaksanakan terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini kerana isi rumah tidak lagi dapat keluar bekerja. Dan apabila tidak dapat bekerja, pendapatan isi rumah akan terjejas, terutamanya mereka yang bergaji harian. Ada juga syarikat yang telah membuat pemotongan gaji dan mengurangkan pekerja mereka. Malahan ada juga syarikat yang telah membuang pekerja mereka, menyebabkan sekarang ini ramai masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, negara juga mengalami impak yang teruk ketika PKP dilaksanakan. Sektor utama yang menjejaskan ekonomi negara adalah sektor pelancongan. Ini disebabkan penutupan pintu keluar masuk negara kepada orang luar menyebabkan ketiadaan pelancong dari luar berkunjung ke dalam negara. Sektor pelancongan ini secara tidak langsung mempengaruhi industri perhotelan dan penerbangan yang mengalami kerugian teruk. Kerugian ini menyebabkan firma perhotelan memecat pekerja dan memberikan cuti tanpa gaji kepada pekerja mereka. Oleh itu, pihak kerajaan hendaklah mengatur langkah yang efektif dalam memulihkan semula ekonomi negara agar kebajikan masyarakat terjamin. Setelah Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan, kerajaan mencatatkan bahawa kes COVID-19 semakin menurun. Hal ini menyebabkan kerajaan mengambil inisiatif untuk melakukan penaik tarafan
PKP. Naik tarafan Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan ialah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, Perintah Kawalan Pergerakan Syarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Perketatkan. Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKP dilaksanakan setelah hampir 3 bulan rakyat Malaysia menjalani Perintah Kawalan Pergerakan yang ketat. Antara aktiviti yang dibenarkan semasa PKPP ini ialah perjalanan merentas negeri. Selain itu, pelbagai perniagaan dapat beroperasi semula jaan melakukan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Kegiatan sosial seperti rekreasi, sukan dan perjalanan merentas daerah juga tidak dibenarkan kecuali atas alasan bekerja. Bagi mereka yang harus bekerja di luar daerah haruslah menunjukkan pas kerja atau surat kebenaran daripada majikan di Sekatan Jalan Raya. Bagi negeri yang mempunyai kes harian COVID-19 yang agak teruk, kerajaan mengambil inisiatif untuk melakukan PKPD. Hanya sektor perkhidmatan perlu iaitu essential service sahaja yang dibenarkan untuk beroperasi daripada 8 pagi sehingga 8 malam. Secara kesimpulannya, PKPP, PKPP dan PKPD merupakan satu inisiatif yang baik untuk rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.